Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpulan kami telah memilih tajuk Teori Interaksi Simbiolik. Saya Siti Nur Muazzah binti Ahmad, nombor metrik 296600. Pengenalan teori interaksi simbiolik. Teori interaksi simbiolik merupakan salah satu teori dalam komunikasi antara perseorangan atau komunikasi interpersonal. Ia mentafsir makna perlakuan atau aksi individu dalam dua asas pemerhatian iaitu makna simbol atau makna tersirat melalui subjektif. Ia menjelaskan bahawa manusia dan emosi manusia penting dalam konsep sosiologi serta mendapati bahawa individu emosi perlakuan dan tindak balas. Sejarah teori. George Herbert Mead 1863 hingga 1931 merupakan salah seorang tokoh sosiologi. Mead beranggapan bahawa kehidupan manusia banyak bergantung kepada interaksi sosial seharian. Manusia bermotivasi untuk bertindak berdasarkan kefahaman yang mereka berikan kepada orang lain, kejadian atau benda. Bahasa sebagai alat komunikasi membolehkan manusia mengembangkan sense of self untuk berinteraksi dengan pihak lain. 3 prinsip utama teori. 1. Makna. Individu memberi makna biasanya berdasarkan tindak tanduk atau tingkah laku seseorang daripada persepsi masyarakat. Makna dibentuk melalui proses interpretatif yang dilakukan oleh manusia. 2. Bahasa. Bahasa yang digunakan merupakan sumber makna kerana apa yang bercakap daripada individu membentuk bahasa yang akan memperlihatkan sifat dan sikap seperti lemah lembut, kasar, benci, geram dan sebagainya. 3. Pemikiran. Pemikiran berimplikasi daripada interpretasi terhadap simbol. Dasar dari pemikiran adalah proses mental mengkonversi makna, nama dan simbol. Pemikiran memiliki kekuatan untuk menyediakan gagasan walaupun tentang sesuatu itu tidak diketahui, seperti berfikir. 3 proses teori interaksi simbiolik. 1. Diri. Manusia mungkin dapat menerima tanggapan tentang dirinya, berkomunikasi dengan dirinya dan bertindak dengan dirinya. Ini menjadikan manusia merupakan objek dan tindakan buat diri sendiri. 2. Fikiran. Kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama di mana individu harus mengembangkan pemikiran mereka melalui interaksi dengan orang lain. 3. Masyarakat. Jaringan hubungan sosial diwujudkan oleh setiap individu di dalam sesebuah masyarakat dan individu tersebut terlibat dalam perilaku mereka yang aktif dan sukarela. Setiap individu mempunyai peranan dalam masyarakat. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, dan saya Muhammad Syamsuddin Mesyukur 296567 daripada PJJ Kuantan. Jadi saya akan menerangkan mengenai andaian atau idea mengenai teori interaksi simbolik. Yang pertama, interaksi simbolik ini merupakan teori sosiologi dan komunikasi tentang yang memberi tumpuan kepada bagaimana individu itu mencipta dan mentafsir simbol dan interaksi dalam interaksi sosial mereka. Teori ini dibangunkan oleh terutamanya oleh George Herbert Mead dan juga Herbert Blumer pada awal abad yang ke-20 dan sejak itu menjadi kerangka penting dalam sosiologi dan bidang yang berkaitan. Yang pertama, andaian yang pertama adalah melalui makna simbolik. Interaksi simbolik ini adalah berdasarkan beberapa idea utama iaitu makna simbolik, iaitu menerangkan bagaimana manusia bertindak terhadap sesuatu termasuk orang lain berdasarkan makna yang mereka berikan kepada mereka. Makna ini tidak wujud dalam objek atau tindakan itu sendiri tetapi dibina melalui interaksi sosial. Sebagai contohnya, cincin perkahwinan hanyalah sekeping logam tetapi ianya memperolehi makna simbolik yang mendalam dalam konteks perkahwinan. Yang kedua, interaksi sosial. Interaksi sosial ini memberi tumpuan kepada kepentingan interaksi sosial dalam bentuk pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Individu terlibat dalam proses interaksi yang berterusan dengan orang lain dan interaksi ini mempengaruhi bagaimana mereka melihat dan bertafsir simbol yang mereka temui. Contohnya, Sarah menerangkan pengalamannya dalam temuduga dan beliau berkata kepada calon temuduga yang lain dengan menggunakan kata-kata untuk menyampaikan fikiran dan perasaannya. Dia menjelaskan bagaimana dia berasa gugup
dan takut ketika dia masuk ke bilik temuduga itu. Seterusnya, andaian yang seterusnya adalah diri dan identiti, iaitu memberi maksud bahawa konsep kendiri kita atau pemahaman tentang diri kita, tentang siapa kita, dikembangkan melalui interaksi orang lain. Kita melihat diri kita melalui mata orang lain, iaitu diri melihat kaca sebagai contohnya. Yang seterusnya adalah pengambilan perasaan. Pengambilan perasaan yang mana MIT memperkenalkan konsep pengambilan perasaan ini yang melibatkan membayangkan diri sendiri dari perspektif orang lain. Ini membantu individu itu memahami bagaimana orang lain melihatnya dan menyesuaikan tingkah laku mereka dengan sewajarnya. Ia adalah proses asas dalam sosialisasi. Yang seterusnya, yang kelima adalah makna dan bahasa. Makna dan bahasa ini merujuk kepada bahasa dan simbol yang sangat penting dalam mengembangkan makna dan tafsiran simbol. Melalui bahasa, individu itu berunding makna dan mencipta simbol dan pemahaman yang dikongsi. Yang seterusnya, perspektif mikrososiologi, iaitu interaksi simbolik ini sering dianggap sebagai perspektif mikrososiologi kerana memfokuskan pada interaksi dan proses yang berskala kecil yang berlaku dalam kehidupan seharian. Ia berkaitan dengan butiran kehidupan sosial dan bagaimana mereka menyumbang kepada struktur sosial yang lebih besar. Okey, seterusnya relevan teori dengan realiti atau keadaan komunikasi semasa dalam konteks organisasi awam dan juga korporat. Yang pertama adalah melalui relevan teori. Yang pertama adalah pembinaan sosial realiti. Pembinaan sosial realiti ini adalah menekankan bahawa realiti dibina secara sosial. Ia menegaskan bahawa orang mencipta makna melalui interaksi mereka dengan simbol, termasuk bahasa, isyarat dan tanda. Ini bermaksud bahawa apa yang kita anggap sebagai nyata dibentuk oleh simbol dan makna yang kita lampirkan pada objek ataupun peristiwa dan juga orang. Sebagai contohnya, nilai dan makna wang tidak wujud kerana mereka dibina secara sosial melalui interaksi dan juga perjanjian dalam masyarakat. Seterusnya, identiti dan konsep kendiri, iaitu interaksi simbolik ini menekankan bahawa rasa diri dan identiti kita ini dikembangkan dalam hubungannya dengan orang lain. Orang menentukan diri mereka dalam konteks interaksi sosial dan maklum balas yang mereka terima daripada orang lain. Maksudnya konsep kendiri ini, harga diri dan cita rasa diri kita dipengaruhi oleh bagaimana kita melihat orang lain melihat kita, mewujudkan interaksi yang kompleks antara diri dan masyarakat. Yang seterusnya, komunikasi dan bahasa. Komunikasi adalah komponen utama interaksi simbolik. Teori ini menggariskan bagaimana bahasa membolehkan individu itu menyampaikan dan merundingkan makna. Dalam kehidupan seharian kita, komunikasi yang berkesan sangat penting untuk memahami dan mentafsir niat dan perspektif orang lain. Salah faham atau konflik sering timbul kerana perbezaan bagaimana simbol dan bahasa itu ditafsirkan. Contohnya, sebagai seorang ketua, memberikan taklimat tentang arahan jabatan kepada anak buahnya secara lisan melalui aktiviti mesyuarat atau secara dalam talian. Jadi bahasa dan komunikasi ini mestilah menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pendengarnya supaya matlamat penyampaian itu sampai kepada pemahaman anak buahnya. Seterusnya adalah pengambilan peranan dan empati. Konsep interaksi simbolik tentang pengambilan peranan menggalakkan individu untuk meletakkan diri mereka dalam kasut orang lain. Ini memupuk empati dan pemahaman yang lebih baik mengenai perspektif yang berbeza. Pada hakikatnya, empati dan keupayaan untuk memahami pandangan orang lain adalah penting untuk membina hubungan yang berjaya, iaitu menyelesaikan konflik dan berfungsi dalam masyarakat. Seterusnya, pelabelan dan penyimpangan sosial, iaitu teori ini adalah berkait rapat dengan interaksi simbolik, meneroka bagaimana label dan stigmatisasi dapat mempengaruhi tingkah laku dan identiti diri individu. Dalam kehidupan sebenar, ini dilihat dalam bagaimana masyarakat melabelkan individu itu sebagai penjahat ataupun sakit mental atau menyimpang yang boleh mempengaruhi tindakan dan konsep diri kita, boleh mempengaruhi tindakan dan konsep diri mereka yang seterusnya. Contohnya, kekitangan awam dilabelkan sebagai perasuah oleh masyarakat. Seterusnya, media dan teknologi.
iaitu interaksi simbolik boleh digunakan untuk mengkaji bagaimana media dan teknologi ini membentuk persepsi terhadap realiti. Ia membantu kita memahami bagaimana simbol dan imej dalam media ini mempengaruhi pendapat umum, norma sosial dan juga tingkah laku politik. Sebagai contohnya, tuduhan pengamal sosial terhadap jabatan-jabatan kerajaan dalam media sosial sehingga ianya menjadi tular telah mewujudkan persepsi yang negatif terhadap penjawat awam kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farahana binti Abdullah, nombor metrik 296591. Saya akan meneruskan dengan analisis kritikan. Teori ini sering dikritik kerana terlalu impresionistik dalam kaedah penyelidikan dan tidak sistematik dalam teorinya. Teori dianggap terlalu umum kerana tidak mengkaji emosi manusia. Penggunaan simbol sebagai perantara penyampaian maklumat sukar ditafsirkan. Seterusnya adalah kelebihan teori simbolik. Tidak menimbulkan teori masyarakat tetapi sebaliknya memfokuskan pada tindakan individu dan apa yang berlaku antara manusia. Setiap individu mentafsir setiap simbol yang disampaikan adalah membawa maksud sama ada, mudah difahami atau tidak. Sebagai contoh, di setiap tandas awam telah dilekatkan gambar simbol yang merujuk kepada perbezaan tandas lelaki dan wanita. Komunikasi dua hala berlaku sekiranya penyampaian maklumat dapat diterima dan difahami oleh penerima maklumat. Contohnya, anggota trafik yang bertugas mengawal kesesakan hanya memberikan isyarat tangan dan tiupan whistle semasa mengendalikan tugasan di mana arahan yang telah disampaikan difahami dan boleh diterima oleh setiap pengguna jalan raya tanpa gagal. Kelemahan teori simbolik memiliki implikasi-implikasi yang membuat teori ini sulit dan sukar untuk disimpulkan. Konsep terlalu longgar dalam semua perkara dan tidak cukup heuristik. Pemahaman setiap simbol-simbol yang disampaikan oleh setiap individu adalah berbeza. Kesimpulannya ialah kehidupan bermasyarakat akan terbentuk apabila adanya proses komunikasi dan interaksi antara individu atau kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dapat difahami maknanya melalui proses belajar. Penafsiran yang tepat atas simbol tersebut turut menentukan arah perkembangan manusia dan lingkungannya. Sebaliknya, penafsiran yang keliru atas simbol dapat menjadi musibah bagi manusia dan sekelilingnya. Terima kasih.